Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Ustaz akan mengajar pelajaran tafsir dua mutawasid kepada pelajar semua yang berada di rumah masing-masing. Diharap mengambil perhatian sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi kita berada dalam suasana yang sangat genting. Jadi walaupun keadaan bagaimanapun, mengaji, belajar ini mesti kita terpaksa mengaji walaupun dalam keadaan semacam mana sekalipun. Jadi Ustaz tidak memanjangkan masa. Ustaz mulai di hari ini madah pelajaran tafsir daripada surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi surah ini dinamakan Al-Zilzalah, artinya gempa, yang mengandungi 8 ayat. Surah ini diturunkan di Makkatul Mukarramah. Jadi cerita ini bersangkut paut dengan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Dalam surah ini masalah peristiwa banyak Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Antaranya surah yang kita baca ni nama dia Az-Zilzalah, artinya gempa. Bumi semua, langit, bukit, bukau semua ni bila sampai saat waktu ini maka dinamakan Az-Zilzalah ini gempa utuh habis bukit bukau. Jadi Ustaz akan memberikan arti dalam ayat yang telah kita baca saat ini dengan ayat 1. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya apabila digempakan bumi itu sekuat-kuatnya. Zilzaha tu gempa sekuat-kuat, macam kita tengok macam debu yang bertembangan di udara. Bila kita bakar kayu besar, jadi debu-debu itu bertembangan ke langit. Itulah peristiwa yang berlaku yang sangat kita ri dan takut. Jadi Allah Ta'ala menceritakan peristiwa ini supaya kita lahir perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berlaku seperti hari kiamat yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Dalam bumi ini ada bermacam-macam logam, emas, perak, petrol, semua tu ada dalam perut bumi. Maka bila berlakunya peristiwa hari kiamat, keluarlah segala isi perut bumi itu, apa yang ada dalam bumi. Sebagaimana Ustaz sebut, logam, timah, perak, emas dan sebagainya, timbul dalam perut bumi itu. Wa qalal insanu ma laha, ayat yang ketiga ini manusia berkata, mengapa dia begini? Wa qalal insanu ma laha, apa ni? Yang pertama orang begini ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi jawapan yang tegas. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, di hari itu bumi akan ceritakan khabarnya. Dialah berlaku hari kiamat. Boleh cerita. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, di hari itu bumi akan ceritakan khabarnya. Ini ialah hari kiamat. Bi anna rabbaka awhalaha, ayat yang kelima, iaitu bahawa Tuhanmu telah perintahkan dia. Bila Tuhan kata berlakunya kiamat, dan bukit bukau pun akan gugur, runtuh, hancur sebagaimana yang kita
sebagaimana kita akan saksi bila berlakunya hari kiamat. Dan seterusnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur mereka untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Dapat mereka tengok liyarau a'malahum. Di situlah kita, kalaulah sekiranya mereka itu bernasib baik, melakukan dalam hidupnya sepanjang umurnya, melakukan amalan yang soleh, amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia nampak amalan dia tu baik, nikmat dia baik, akan mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya juga bagi mereka melakukan maksiat dosa, dapat tengok, dapat lihat. Di situlah orang panggil kata kita tu sesal, sehabis-habis sesal, teriak, habis air mata, tubik nanah, tubik darah. Sesal yang tidak ada penghabisnya, kerana mereka melewatkan amal mereka, mensia-siakan umur yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dan seterusnya, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Ayat yang ketujuh, siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zirah, dia akan melihatnya. Zirah, halus. Jadi zirah ni boleh orang kata halus sungguh-sungguh, seperti rambut halus dah belah 7, halus lagi tapi dapat tengok juga. Di sinilah satu pengajaran yang besar dalam perkara yang tak baik, perkara yang ditegah oleh Allah. Jangan kita cuba-cuba nak buat, jangan kita cenderung nak buat. Sebab halus-halus pun walaupun kita buat sekali, bahkan kita buat sepanjang hidup, tiap-tiap hari kita ni jatuh dalam kemaksiatan Allah, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak ada apalah. Habsa zirah pun boleh tengok. Sebab tu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjauhkan kita daripada perkara maksiat. Kerana perkara maksiat ni kita tak tahan nak duduk, walaupun dia kecil-kecil, sengenge-ngenge, maka Allah akan memberi balasan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Ayat yang ke-8, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zirah, dia juga akan melihat. Tadi hadiah ziratin khairah, sebaik-baik. Ziratin khairah, zirah kebaikan. Halus macam mana pun mereka dapat buat juga. Kebajikan seberat zirah dia akan dapat melihat. Dan yang ni juga ayat yang ke-8 ni, siapa buat kejahatan misqala zarratin syarran yarah, dapat tengok juga. Hak baik sama telah dah, dapat tengok walaupun halus, walaupun kecil, tapi hak tu alhamdulillah. Tapi kejahatan yang kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh buat, kerana semua tu diberi balasan Allah Ta'ala akan kejahatan, iaitu dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada pelajar semua, sabar, kita akan memberi pengertian dari ayat ini ataupun intisari dari ayat yang telah kita baca. Sabarlah, tak banyak dah, 2 minit 3 minit. Jadi pengajaran dari ayat 1, hari kiamat dan kebangkitan manusia dari kubur masing-masing adalah benar dan tetap akan berlaku. Kita kena yakin hari kiamat ni bukan boleh buat pura-pura main, percaya tak boleh. Wajib kita percaya berlakunya hari kiamat. Cuma kita tak tahu bila-bila saja. Yang kedua, hari kiamat adalah hari pembalasan. Hari kiamat itulah nak terima seperti ayat ni lah. Kejahatan besar zirah pun boleh tengok, boleh lihat. Dan kebajikan pun besar zirah sekali yang kita buat pun tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari kiamat adalah hari pembalasan. Yang ketiga, keadaan manusia pada ketika itu berada di dalam haru-hara yang amat sangat.
dan sungguh-sungguh menakutkan, mengerikan. Takut tengok balasnya dosa kita lebih-lebih lagi. Mari segala kejahatan dengan rupa yang huduh, rupa yang hitam daripada kejahatan, mari cari kita. Kita buat je mari cari kita. Ni kawan aku, ni kawan aku. Kita tengok dalam hadis pun begitulah menerangkan. Dia kita duk sayang dia atas dunia ni, akhirat esok dia pergi sayang kita pula. Allah kita minta jauh lah. Dia mau cari kita, dia nak pergi sayang dengan siapa? Karena kita duk sayang dia hari malam, siang malam dengan kejahatan, maka esok mupa dosa kejahatan dia cari kita pula. Di situlah ia panggil sungguh-sungguh menakutkan. Yang keempat, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada yang baik ataupun yang jahat, tetap akan dilihat dan menerima balasannya. Jelas. Jahat tetap akan dilihat dan menerima balasannya. Yang kelima, surah ini memberi galakan kepada hamba-Nya supaya melaku amal kebajikan. Ia menggalak kita dah. Kita tahu dah soal balasan kejahatan, soal balasan kebaikan. Jadi ayat ni menguatkan kepada kita, menggalak kepada kita supaya kita buat benda baik. Tinggalkan maksiat, buat baik. Artinya dengan secara umumnya kita taat kepada Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa perkara yang Allah Ta'ala larang. Itu makna kebajikan. Dan meninggalkan amal kejahatan sekalipun sedikit. Jangan buat. Nak terai tak banyak pun. Terai tengok sudu dua, dah tahu dah benda ni benda haram. Tapi nak terai, jangan terai. Jangan cuba. Jangan mendekati. Kata orang, kalau kita duduk berumah tepi pantai, berdangar tepi pantai, satu hari dia kena akan ribut juga. Kena ribut topan juga. Sebab tu kita jangan cuba nak buat benda-benda yang tak baik ini. Dengan itu, terima kasih kepada semua pelajar yang mengikuti pelajaran ini. Dan sama-sama kita berdoalah mudah-mudahan keadaan COVID kita ni tidak berlanjut. Kita boleh belajar seperti sedia kala. Jadi semua ustaz tu ada orang panggil tak, apa kesik lah mudah-mudah. Bebek lagi ustaz-ustaz yang duduk dekat-dekat dengan pondok ni, duduk tengok muka hari-hari. Datang dia tengok dalam ni pun jari-jari sekali ya. Maka saya ustaz terima kasih sekali lagi, sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.